penglihatan dan juga perasaan merujuk kepada hati. Setiap satu itu ada pertanggungjawapannya yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala ke atas empunya setiap orang yang Allah Ta'ala telah beri nikmat. Ayat 36 surah Al-Isra. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita dah sampai hujung Zulkaidah bulan 11, nak masuk bulan 12 bagi hijrah. Dan sekarang kiranya bulan haji. Jemaah haji kita masih dalam proses berangkat, penerbangan demi penerbangan yang dijangkakan tamat ataupun selesai keberangkatan mereka untuk tunai haji tahun ini pada 6 hari bulan September. Dijangkakan macam itulah penerbangan akhir. Wukuf dijangka pada 11 September dijangka. Dan kerajaan Saudi sendiri akan melihat anak bulan pada 29 Zulkaidah, malam ni malam 25. 29 besok dia tengok anak bulan. Jadi jika nampak akan tetaplah tarikh wukuf tu pada tarikh wukuf tetap 9 Zulhijjah, tapi bila mula 1 Zulhijjah kalau nampak anak bulan pada 29 hari bulan 11 ni, bulan Zulkaidah ni, ada harinya. Jika tak nampak, hari berikutnya. Tuan-tuan dan puan-puan, masa ni berlalu dan yang kita tahu sekarang, kita masih boleh pijak bumi Allah, boleh hirup udara dia, boleh guna banyak nikmat dia. Jadi bersyukurlah. Detik-detik masa berlalu bagi kita hidup di dunia ni untuk kita luaskan dan tinggikan derajat kita di syurga. 2 orang dari satu kabilah masuk Islam serentak pada satu hari di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam masing-masing beramal lah. Dan satu orang daripadanya mengambil bahagian dalam usaha menyebarkan Islam, mati syahid. Orang mati syahid ni dia masuk syurga terus. Seorang lagi tu mati setahun kemudian. 2 orang masuk Islam serentak, seorang tu mati dulu dengan secara syahid, satu orang tu mati lewat setahun daripada dia mati syahid. Allah Ta'ala menzahirkan kudrat iradatnya melalui sahabat. 2 orang sahabat mimpi yang mati lewat setahun tu, tidak syahid tu, masuk syurga dulu. Kalau kita baca surah Yasin, bila sampai ayat qila dukhulil jannah, ayat ini merujuk kepada satu orang yang membantu kerja 3 orang utusan Allah, anak murid Nabi Isa yang diutus kepada sebuah negeri Intaqiyah. Ahli negeri itu pakat tolak dakwah 3 rasul ni, 3 utusan ini. Pakat ramai, majoriti menolak. Yang menerima tu dalam Quran tu tak cerita yang menerima, yang menolak. Dan dalam satu debate antara orang negeri itu dengan puak rasul ni, dia menyeru, orang negeri itu kata, sekat atau sejak engkau datang negeri kami ni lah bencana macam-macam dah datang. Qalu inna tatayyarna bikum. Dulu bencana-bencana ni tak mari, engkau datang ni mari je bencana ni. Jadi dengan datangnya kamu ke tempat kami dengan kerja sesat kepada orang ni, dakwah ni sesat lah, kami dapat macam-macam bencana. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum min adzabin alim. Jika la illam tantahu qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu la illam tantahi tantahu la illam tantahu lanarjumannakum. Jika engkau tak berhenti daripada kerja sesat kau ni, lanarjumanna, pasti kami akan rejam. Lanarjumanna, dia rejam ni bahasa Arab. Lanarjumannakum, pasti kami akan rejam kamu. Wala yamassannakum minna adzabun alim, kami akan timpakan kamu azab yang pedih daripada kami, orang negeri itulah.
Para rasul jawab, qalu ta'irukum ma'akum, kamu ni bencana ni datang kerana amalan perbuatan kamu berserta dengan amalan kamu. A'in dzukirtum, bukan aku dah beritahu kamu beriman, keampunan, rahmat, berkat, Allah Ta'ala akan beri. Tapi kalau kamu menolak dakwah ni, bencana akan datang. A'in dzukirtum, bukan kami dah beritahu kamu. Bal antum qaumun musrifun, malahan kamu hari-hari makin melampau menentang utusan kerja yang Allah Ta'ala datang supaya kamu semua beriman dalam amal salih ini. Dalam keadaan itu, wajah min aqsal madinati rajulun, dalam keadaan pertikaian itu datang satu orang lelaki dari pinggir kota. Lelaki ni orang kota kenal dia kalau bahasa sekarang ni kontraktor lah, tukang baiki rumah. Kita ada nak buat rumah ke nak baiki rumah, panggil dia ni. Dia ni datang dengan tergesa-gesa bersungguh-sungguh. Yas'a ni tergesa-gesa bersungguh-sungguh. Dia kata apa? Yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaum, ikutlah utusan ni, utusan Allah ni, ikut dia. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Dia datang ajak kita beriman pada Allah, ajak kita taat pada Allah, bukan dia minta upah pun, dia bukan menyusahkan kita pun. Jadi orang negeri tengok dia, maknanya engkau ni sekarang pun dah jadi dah murtad daripada agama tok nenek lah, dah sama ni puak sesat ni. Jadi dia kata, wa ma diala abdul ladzi fatarani wa turjaun, apa aku tak nak beriman pada Allah yang telah menciptakan aku, dan kamu semua pun besok balik pada dia. Yang ni lah aku beriman, yang ni lah para rasul yang ajak kita beriman, beramal untuk dia, mengabdikan diri padanya. Jadi apa aku nak ditegah? Kaum dia kata, baik, kalau engkau tak berhenti juga, nak terus juga macam kau buat ni, engkau orang pertama kami akan bunuh. Engkau orang pertama, engkau dulu. Jadi dia jawab, a'attakhidhu min duni alihah, patut ke aku menerima ancaman kamu ni, kamu akan bunuh aku nak tukar ke Tuhan? Adakah patut aku mengambil Tuhan selain dia yang aku dah beriman sekarang? A'attakhidhu min duni alihatan in yuridni rahman bidurrin la tughni anni syafa'atum syai'an wa la yunqidhun. Jika yang bersifat Rahman, Tuhan yang aku dah beriman ni, di antara sifatnya Rahman. Rahman ni kita lawan dia pun dia beri rezeki, dia beri kemudahan hidup. Dia bersifat Rahman. Jika dia dah buat keputusan, kamu buat keputusan nak bunuh aku dulu, dan dia pun dah ada keputusan dia, hidup mati aku di tangan dia. Kalau dia sendiri dah ada keputusan aku mati, siapa boleh tolong aku? Maknanya juga kalau aku setuju dengan kamu, aku tinggalkan Tuhan yang aku dah beriman sekarang hidup mati aku tangan dia, senang susah aku tangan dia, aku nak tukar ke Tuhan ni? Inni idzal lafi dhalalim mubin. Jika aku bersetuju dengan kamu, takut dengan kamu nak bunuh ni, aku setuju tukar Tuhan tok nenek kita balik, tolak Tuhan yang sebenar ni, aku ni sesat yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un, aku ni berimanlah pada Tuhan kamu. Fasma'un, dengar molek-molek. Maknanya fasma'un ni, aku sekarang dah beriman, kamu pun ikutlah beriman sama. Kamu bila lagi kalau setengah-setengah bahasa orang sekarang? Dia terus dibunuh. Inni idzal lafi dhalal mubin inni amantu bikum fasma'un. Dia terus dibunuh. Lalu pintu orang mati syahid ni, dalam tafsir hadis menerangkan orang mati syahid, cerita ni lah, darah dia belum tumpah ke bumi, dosa sudah dihapuskan, dan nyawa belum lepas urat merih ni, pintu syurga dah dibuka. Bidadari dah kata, qila dukhulul jannah, jemputlah masuk syurga. Dia mati kena bunuh tu, dia pun jemput masuk syurga, dia masuklah, roh dia masuk syurga. Qala ya laita qaumi ya'lamun, alangkah bagusnya kaum aku tengok, lihat sendiri macam aku sekarang ni, apa yang aku dah dapat dari segi keampunan, apa kelebihan sekarang, dari segi tempat kedudukan yang mulia di syurga ni, apa sekarang aku nampak dah sekarang ni. Alangkah kaum aku juga dapat tengok macam ni. Kalau ikut hadis,
Najjar ni, nama lelaki ni dia Habibun Najjar, maknanya dia Najjar tu tukang kayu lah. Dia bila dah dibunuh dan dia tengok tempat dalam syurga, Nabi menerangkan dia minta nak balik hidup dunia, nak buat macam tu lagi, nak kena bunuh syahid lagi sampai berdiri kiamat. Dia nak munafaatkan detik-detik masa dengan syahid. Kelebihan syahid ni dahsyat. Jadi kepada dia beritahu, dunia ini duduk sekali je, kamu pun dah masuk syurga, cukuplah. Dia minta pula yastabshiru, nak beri kabar gembira pada anak beranak dia, kaum kerabat dia, pada kaum dia, supaya kaum dia buat macam dia, dapat tempat macam ni. Aku dah tengok ni, aku akan cerita dengan yakin pada mereka, izin aku balik nak beritahu sekejap je. Allah Ta'ala kata yang ni Allah setuju. Mana untuk beritahu kaum kau ni apa kau dapat ni, aku setuju, Tuhan setuju. Tetapi bukan kamu balik, kamu tinggallah syurga, mesti syahid terus duduk syurga. Tapi dia dapat nikmat syurga di segi pandang, tengok, belum dapat jamah lagi. Dia jamah dengan mata dulu, itu pun kami nikmat dia. Jadi Allah Ta'ala setuju. Allah Ta'ala ambil cerita ni, bubuh dalam Al-Quran, dan Allah Ta'ala bubuh dalam hati Al-Quran ceritanya. Orang mati syahid ni nak balik, nak beritahu kita ni, matilah syahid, usaha hingga mati syahid, boleh dapat syurga macam saya ni. Allah Ta'ala setuju, bubuh dalam hati Al-Quran, Yasin. Dan gata-gatalah Yasin ni dibaca. Ada orang baca hari-hari, ada orang kurang-kurang seminggu sekali, macam-macam. Jadi baca dengan faham ni, tuan-tuan dan puan-puan, maknanya kita orang mati syahid terus masuk syurga. Tetapi dalam kisah sahabat tadi, dua orang, satu mati syahid, satu lagi mati setahun kemudian. Tapi ada sahabat yang bermimpi, yang mati kemudian masuk syurga dulu daripada mati syahid. Jadi sahabat ni macam, orang mati syahid kan terus masuk syurga, macam mana yang mati kemudian ni tidak syahid masuk syurga dulu? Apa Nabi kata? Bukankah yang tidak mati syahid itu punya solat 6,000 rakaat lebih daripada si mati syahid, punya pahala puasa setahun, nama sebulan lah, lebih daripada si mati syahid. Dia mati lewat setahun, maknanya banyak kebajikan yang dihasilkan, tempat dia lebih tinggi daripada orang mati syahid. Munasabah yang tempat lebih tinggi, siddiqin, peluang. Jadi detik-detik masa kita hidup di dunia ni ialah untuk meninggikan dan meluaskan tempat kita di syurga Allah SWT. Kalau salah guna, tak dapatlah. Tuan-tuan dan puan-puan, maka itulah kita bawa bicara solat ni, solat yang membicarakan tentang 7 tuntutan solat. Bila kita solat, nak dapat khusyuk, nak berjaya dengan solat ni, kita kena comply, patuh pada 7 tuntutan. Pertama, solat dengan ilmu yang benar, ilmu yang meningkatkan iman, dan ilmu yang membolehkan kita solat dengan betul, tata cara yang betul. Dan keduanya, tuntutan taharah, kita kena solat dengan taharah yang sempurna. Yang ketiga, solat dengan tata cara amalan yang betul. Yang keempat, kita kena ambil berat sunat-sunat salat dan solat-solat sunat. Yang kelima, kita kena fahami dan hayati hikmat setiap rukun solat bawa dalam kehidupan. Setakat 5 ni kita dah bincang dah. Cuma kita dah beramal ke belum? Solat kita mulakan dengan takbiratul ihram berserta niat. Kalau kita hidup ni ada sifat besarkan Allah, keadaan kita berubah. Mana sifat besarkan Allah dalam solat, kita mulakan solat dengan takbiratul ihram, membesarkan Allah. Kalau sifat besarkan Allah ni ada dalam diri kita, kita orang besar ke, kita orang kecil ke, keadaan kita berubah. Kita anak, masa kita kanak-kanak dulu, ada sifat besarkan Allah bila berkira bicara dengan mak ayah kita. Keadaan kita berubah, kita ada kebesaran Allah, kita jaga hukum Tuhan. Sampai masa berkahwin, kita suami, memanglah suami ni ada autoriti tertentu, tapi dia ada kebesaran Allah. Depan dia isteri, tapi dalam diri dia ada kebesaran Allah. Lain isteri juga, walaupun dia perempuan, dia ada sifat besarkan Allah, dia beri stand firm pada hukum Tuhan depan suami dia. Hinggalah dia dikurniakan anak,
kita, ibu kita, ayah, depan anak kita. Baru tadi saya jumpa satu orang majlis kahwin, anak bujang, dia ada suruh anak tu adalah hal orang budak-budak bujang sekarang ni kan nak makan berdampur. La ilaha illallah. Macam mana sifat besarkan Allah? Betul lah kita ayah. Kalau ada sifat besarkan Allah, tak keluar cakap tu. Depan orang ramai, depan saya dengar. Dekat meja makan. Bersembung dengan anak dia. Tuan-tuan, kalau kita orang nombor satu negara, kita orang berjenama dalam negara, kita orang tak ada nombor dalam negara, kita tak ada, orang tak kenal kita dalam negara ini, tapi kita ada sifat besarkan Allah, perubahan banyak berlaku. Itu hikmat satu-satu rukun kita buat dalam kehidupan. Ini kita dah bincang daripada niat, takbiratul ihram sampai salam. Dan kita patah balik tuntutan yang kedua, taharah yang sempurna ni. Setelah kita bincang taharah ni, kita kena bersihkan tubuh badan daripada najis dan hadas. Kita juga kena bersihkan 7 anggota zahir daripada kotorannya, iaitu dosa. Jadi inilah nota 2 muka surat malam ni. Actually tajuk penyucian diri ke atas 7 anggota ni saya sedang susunlah, dia makan 50 muka surat, tapi tengah ngejah-ngejah lagi. Jadi saya printkan 2 muka surat sebagai mukadimah kita malam ni. Dulu saya pernah buka sedikit tentang kebersihan 7, tapi saya pergi tuntutan yang kelima dulu. Tuntutan yang keenam kita tangguh. Tuntutan solat yang keenam, kita sama kita ni kena ada ajak mengajak, pesan memesan, panggil memanggil. Mari kita pakat semayang. Yang datang masjid ni dah ramai, tapi masih ramai belum datang. Siapa nak ajak dia orang ni? Kita yang Allah telah rahmati boleh terbuka hati datang sini ni, kita lah kena fikir macam mana benda. Kalau kita fikir ada jalan untuk mengajak orang datang kepada solat. Itu tuntutan yang keenam, untuk solat ni menjadi sebab kita dapat syurga. Kalaupun kita semayang dah bagus, orang sebelah rumah tak mari, kita tak tanya khabar dia, tak kisahkan dia, lantak engkau. Walaupun kita tak cakap lantak engkau, tapi perbuatan kita seorang macam tu. Kita tak kisah, tak ada concern, tak ada ham wal gham. Kita tak ada duka cita, tak ada sedih tengok dia macam tu, tak kisah ke masjid ni. Jadi kita tak lepas, ada persoalan dia. Ada persoalan dia. Itu tuntutan yang keenam, kita akan tengok nanti lepas kita habis bincang penyucian diri ke atas 7 anggota. Dan yang ketujuh ni, tuntutan ketujuh kita, impikan orang yang dah solat ni, dia gunakanlah kuasa yang ada pada diri dia kepada orang yang belum solat supaya datang kepada solat. Bermula daripada mak ayah. Ayah ni ada kuasa. Anak dia 7 tahun, kuasa dia mengajar, mendidik, mengasuh, menyuruh. Hingga 10 tahun, anak tu masih tak makan ajar lagi. Diperintah sebat budak ni, sebat untuk mengajar, bukan untuk mendera. Dengan kasih sayang campur doa lagi, akan berubah keadaan ni. Tapi benda ni tak berlaku. Berlaku pun pada, tak tahulah berapa ramai orang ada didik anak sampai 10 tahun tak semayang, dia sebat. Berapa orang ada. Dan perbuatan ni kalau kita tak buat dulu, anak kita umur 10 tahun kita tak buat, sekarang dia dah dewasa, mungkin dah ada anak, dah ada bini, dengan rahmat Allah Ta'ala dia semayang, Alhamdulillah. Kalau dia tak semayang, memang kita ada tanggungjawab. Dia tak semayang, dia jawab dengan Tuhan bila dia dah balik. Tapi kita tak buat proses tu, kita ada persoalan, akan ditanya buat tak buat. Jadi peluang masa ada ni bertobat. Dan pesan pula pada dia, ayah ni dulu dah silap. Quran, hadis, agama kita suruh macam ni, ayah tak buat kadang-kadang, ayah minta maaf ni. Minta maaf. Kita tak tunaikan hak dia. Dan bertobat pada Allah. Dan beritahu dia, anak-anak kita, cucu ayah lah, engkau janganlah buat macam ayah buat. Mengaku dengan kasih sayang. Mengaku dengan kasih sayang daripada anak, supaya dia pun jatuh hati nak buat apa yang kita tak buat dulu, dia buat pada anak dia. Sekarang, kami reka. Ayah dengan handphone dia, mak dengan handphone dia, anak dengan handphone dia. Berpakat nak ada satu masa kualiti, pergilah makan malam. Kalau tidak, ayah pagi lagi dah keluar, mak pun dah keluar, anak pun dah sekolah, masing-masing balik dah masing-masing hal. Ayah dengan assignment lagi, meeting, mak pun ada kerja tak habis, anak pun ada kerja sekolah umpamanya. Jadi ambillah satu masa nak makan bersama secara mesra. Apa berlaku?
Duduk aja, Mujur sempat order. Siap order, masing-masing dengan cok-cek dia. Tak ada, masa kolej tak ada. Jadi berat, keadaan kita ni berat ni. Keadaan kita, budaya hidup sekarang berat. Kita tak beri masa hak anak kita dia seagama. Jadi dengan kasih sayang cakap balik ke anak dia, anak kita lah. Kalau kita dulu tak buat ni, minta maaf ayah ni dulu. Yalah ayah pun dulu tak tahu, ni dah tahu ni ayah beritahulah. Jadi ayah minta maaf ayah tak buat dulu. Tapi alhamdulillah engkau ni dah semayang. Kalau dia tak semayang tu kita kena, tak boleh marah dah, tak boleh pukul dah, kena cakap elok-elok. Nak jatuhkan dia, nak guntun hati dia, tolonglah nak semayang. Sebab kalau tak semayang ayah pun tak lepas dosa ni. Cakap hukum Tuhan dengan kasih sayang pada anak-anak kita ni. Supaya dia jangan buat macam kita dulu. Keadaan perubahan akan berlaku. Mana Rasul mengajak. Jadi gunakan kuasa. Tuntutan ketujuh dalam perkara solat, yang mana solat yang akan jadi sebab menjadi faktor kita berjaya masuk syurga. Sampai 7 tuntutan yang kita impikan hingga orang yang Allah Ta'ala beri kuasa mengurus. Dia mengurus satu syarikat. Syarikat tu dia punya. Dia kena tengok orang kerja dan syarikat dia semayang tak semayang. Itu adalah saya dah beri satu nota 10 muka surat sebagai mukaddimah. Pernah kita baca tanggungjawab kita dengan ayah kita, kalau ayah anak, hingga kalau kita ketua negara, apa kita kena buat supaya rakyat kita yang Islam semayang. Dia gunakan kuasa yang ada. Itu kita akan tengok detail tuntutan yang ketujuh. Sekarang kita balik tuntutan yang kedua ni, penyucian diri kat atas 7 anggota. Jadi penyucian diri di peringkat seterusnya, iaitu setelah kita bincang bahagian 2 dulu, kebersihan tubuh badan daripada najis dan hadas, adalah penyucian diri ke atas 7 anggota tubuh daripada kotoran perbuatan dosa. 7 anggota tu, 1 mata, saya ambil daripada atas, telinga, mulut, tangan, perut, faraj dan kaki. Ini yang Allah ayat apa ni, ayat 36 surah Al-Isra. Di sini Allah Taala sebut 3, innas sam'a wal basara wal fuada. Sesungguhnya pendengaran, Allah Taala dulukan dengar, adalah hikmahnya, wal basara dan juga penglihatan, wal fuada dan juga hati kita ni yang punya perasaan, dan hati juga dia actually berfikir bukan dengan otak, dengan hati. Orang Islam, dia kalau berfikir dengan otak, dia tatafakkarun, berfikir dengan otak. Dia kena taqilun, dengan akal duduk di hati, dengan kasih sayang. Tak boleh fikir saja rasional, secara logik. Tak cukup agama kita kalau fikir secara logik saja. Kita kena fikir dengan kasih sayang, dengan hati kita. Satu-satu ni akan ditanya, pendengaran, penglihatan dan hati. Jadi kalau tangan tu memang ada persoalan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di sini mulut, tangan, kaki. Mulut dikunci besok. Tangan bercakap, apa kita sudah guna tangan ni, buat baik buat tak baik ke, sign benda melibatkan rasuah ke, sign benda yang mendatangkan kebaikan pada organisasi ke, pada negara ke, semua ditanya tu. Kaki dulu ke mana kau bawa, ada persoalan dia. Kaki pula bercakap, aku dulu tuan aku ni salah guna, atau dia kata alhamdulillah tuan aku ni dia bawa aku pergi masjid, pergi pengajian, dia guna kaki pergi kerja, buat baik, buat tolong orang, silaturahim. Kalau kita salah guna kaki, bawa pergi tempat maksiat, semua kaki akan bercakap pada hari itu. Mulut terkunci. Jadi mulut, tangan dan kaki ada persoalan dia. Jadi ketujuh anggota itu ada kotorannya, iaitu perbuatan dosa yang berkaitan dengan larangan Allah. Apabila mana-mana 7 anggota tersebut digunakan pada perbuatan yang menjadi larangan Allah, anggota itu menjadi kotor dan mengotorkan diri tuan dia. Mata tak jaga tengok benda haram, dia tu dah kotor pada batinnya, pada spiritnya. Zahir dia elok je, tapi
Bila tengok benda haram ni, dia dah kotor dan dia kotorkan diri tuan dia. Kotoran ini menjadi penghalang untuk mendapat khusyuk dalam solat. Ia wajib dibersihkan melalui mujahadah berasaskan ilmu adab. Adab mengguna mata, telinga dan semua ni, dan juga akhlak. Kalau menurut ayat 1, 2 dan 3 surah Al-Mu'minun yang selalu saya kumandangkan, pasti berjaya orang yang beriman, yang khusyuk dalam solat, yang berpaling daripada amalan yang sia-sia, yang tak ada pahala. Maknanya anggota kita ni, tempat yang kita buat tak ada pahala pun kena berpaling, apa lagi yang ada dosa. Yang kalau kita beri masa untuk buat kerja yang tak ada pahala, kalau kita dah dapat khusyuk sembahyang pun akan terangkat petunjuk daripada ayat ni, apa lagi dosa. Ini kan kita nak tengok. Membersihkan diri daripada kotoran 7 anggota ini bermaksud menghindarkan diri kita daripada menggunakan mana-mana satu 7 anggota itu daripada melakukan larangan Allah. Maka kita kena tahulah apa larangan Allah Ta'ala pada mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut dan faraj, yang berkaitan dengan dia tu. Anggota yang 7 itu wajib digunakan pada pekerjaan yang menjadi suruhan Allah. Kalau begitu apa Allah Ta'ala suruh kita guna mata untuk apa? Kita akan tengok yang berkaitan dengan setiap satunya. Perlakuan salah guna mana-mana 7 anggota yang sudah dilakukan wajib dibersihkan dengan bertaubat. Kalau kita dah buat dosa melalui mata, taubatlah, telinga, mulut dan sebagainya. Kebersihan di peringkat ini membolehkan khusyuk dalam solat yang didambakan itu akan dicapai, dan dia tak jadi satu malam. Hari ni jaga mata, besok sebenarnya dah khusyuk tak jadi, sebab hari ni jaga, mungkin pagi subuh besok dah tak jaga dah, khusyuk tak mari. Kita mula tengok mata, ya, kotoran mata dan pembersihnya. Mata Allah jadikan sebagai nikmat untuk kegunaan tertentu, munasabah untuk melihatlah, sebagai deria penglihatan. Melaluinya seorang insan dapat melihat sesuatu yang mendatangkan faedah dan pahala. Mata ni kita guna betul, ada faedah dan ada pahala. Sebaliknya, kecenderungan insan kita lah menggunakan mata pada sesuatu yang tidak ada faedah. Lebih teruk lagi, mata digunakan untuk melihat sesuatu yang mengakibatkan dosa. Dengan ini, penggunaan mata ada larangan yang menyebabkan diri seorang itu akan menjadi kotor, dan ada suruhan yang menjadi pembersih kepada kotoran diri yang terhasil daripada salah guna mata tu. Jadi berikutnya senarai kita akan bincangkan satu persatu. Larangan satu mata ni, dilarang tengok aurat. Jadi kita kena bincangkan aurat ni, hingga kita dengan diri kita ni ada ke tidak auratnya. Ada part yang kita tak boleh tengok, walau kita punya, ada ke tak ada? Ada. Kita akan tengok orang sebelah kita ni siapa. Kalau isteri kita, apa had yang kita boleh tengok, apa had yang tak boleh tengok. Kalau bukan isteri, ada aurat. Jadi melihat aurat ni dilarang, dan dia melibatkan dosa dan menyebabkan khusyuk semayang akan terangkat. Iman akan rosak. Kita dah cakap dulu, buat amalan yang tak ada pahala, iman jadi lemah. Buat perbuatan dosa kecil, iman rosak. Buat dosa besar, iman keluar. Baik, jadi aurat, mata ni apa suruhan Allah? Kita kena melihat ayat-ayat Allah, sama ada ayat yang makruh, ayat Al-Quran. Guna mata tengok Quran. Tengok tak boleh baca, belajar. Tak ada satu orang lain pandai baca Quran, melainkan yang boleh baca Quran ni kerana dia dah belajar. Proses belajar kena buat. Dan jangan kira umur. Ada satu senior saja di tabung haji, Ustaz Untung, membesar suasana boleh baca Quran. Saya ni dulu elok nak belajar Quran, Jepun dah datang, dah huru-hara untuk belajar. Balik Jepun, Komintang pula merintah. Dan pada itu, bila kita nak belajar ni, kita pula dah besar, tak sesuai belajar ni tu. Dah besar ni malu nak belajar Quran. Saya tanya, saya panggil dia tuan di sini, tuan tahu tak kita belajar ni wajib dari buayan sampai yang lahat? Iyalah, dia kata. Dah sampai yang lahat ke? Hingga dah malu nak belajar tu. Dan saya berbangga,
di kampung, maknanya sekarang orang dah tua-tua datang menghadap cikgu Quran atau jemput cikgu Quran mengajar, dah tua-tua, bagus. Ada pula orang negatif, dah tua pun nak belajar Quran, bagus, daripada tak belajar langsung. Tuan-tuan dan puan, di tempat saya ni ada satu orang, dia asal orang asli tidak Islam, dia masuk Islam, dan dia ni ada sedikit kelebihan berbanding asli lain, hingga kerajaan lantik dia senator. Saya masih ingat saya datang di Taman Selasih, dia jadi penghuni situ, dia dah Islam dah masa tu, tapi dia tak boleh baca Quran. Kalau dia pencinta ilmu, kuliah dia duduk, malam baca Yasin dia duduk, dia tengok je, dia tak boleh baca. Saya kata baca Qul Huwallahu Ahad, bolehlah baca. Baru ni ada cikgu Quran, salah seorang imam tempat saya tu, lepas subuh dia open siapa-siapa nak talaki dengan dia. Tapi ada satu pagi cikgu tu balik kampung, saya jadi imam, dia minta saya dengar ni, termasuk yang asli ni, dia dah boleh baca Quran juzuk 16. Punca dia belajar. Kalau tak belajar tak boleh lah. Jadi mata kena tengok ayat Quran, ayat Allah dalam Al-Quran, atau alam semesta ni. Alam semesta ni adalah ayat-ayat Allah. Dan juga ayat-ayat Allah ni, kejadian kita ni dalam diri kita sendiri ni. Allah pun tanya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu ni penuh kudrat iradat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah. Kamu tak tengok ke? Tengok dengan fikir, jangan tengok dengan tak ada apa. Kita fikir, ialah di antara keseluruhannya. Kita ni masa kita kecil dulu, bila kita makan, makanan tu membesar, sampai satu had umur kita makan juga, tapi kalau lebih jadi mudarat. Dan sampai satu masa tubuh kita ni Allah Ta'ala aturkan, dia tak membesar dah, dia akan mengecil balik. Makan tak berhenti, Allah atur. Kita makan pelbagai, Allah Ta'ala aturkan proses pencernaan. Kalau kita belajar sains tentang bagaimana perut kita mencerna ni, penuh dengan kebesaran Allah. Hingga sesuatu makanan tu diproses, kemudian tu disegregate tenaga pergi pada sel, dibawa oleh darah, kemudian pernafasan juga. Semua ni dia bekerja secara sinkronis. Udara yang kita ambil, air yang kita minum, makanan yang kita makan ni diproses oleh perut ni, dan semua ni bekerja sama hingga zat-zat makanan pergi pada sel, pergi pada organ, pergi pada macam-macam tubuh kita ni. Ada ke otak melalui darah, Allah Ta'ala yang aturkan. Dan ada yang hampeh tu dia pergi pada satu saluran, dan Allah Ta'ala adakan sistem yang hampeh ni dia minta dia dikeluarkan. Kalau dia duduk dalam badan kita jadi mudarat, Allah adakan sistem. Kita minum air, tak silap macam mana, ada bahagian air nak pergi masuk saluran nafas, Allah Ta'ala adakan sistem tindakan betul, terbatuk, tersedak. Tak, kalau air masuk saluran nafas berat, sistem tu ada. Benda makanan nak masuk saluran nafas, Allah Ta'ala aturkan sistem tersedak. Kalau kita menangguh satu sakit, sampai satu tahap sakit yang tak boleh tahan ni, Allah Ta'ala adakan sistem pengsan. Bila pengsan kita tak apalah, tak sadar. Semua sistem dalam diri kita ni penuh. Buah pinggang kita senantiasa bekerja, otak kita senantiasa bekerja. Kalau kita belajar macam mana kita nampak satu benda, kita nampak satu benda dengan adanya cahaya. Kalau tak ada cahaya, walaupun kita ada mata, benda tu depan kita tak ada cahaya, tak nampak. Kerana cahaya ni dia ada kerja dia. Kita tengok satu benda, jadi objek benda ni masuk dalam mata kita, pergi ke retina lah apalah, sampai pergi ke otak, dan dari otak pas pula balik. Kita nampak siapa depan tu, gajah ke, rimau ke, emas ke, perak ke, bahaya ke, Allah sistem kan tu. Dan begitu penuh dengan kudrat iradat Allah. Satu, keduanya, kita juga dilarang melihat sesuatu yang merangsang syahwat. Dia bukan aurat tau. Macam kita tengok gambar still foto kan, tapi tengok tu merangsang syahwat, tak boleh tengok. Hingga kalau kita tengok tiang elektrik terangsang syahwat, tak boleh kita tengok tiang elektrik tu. Hingga begitulah, kena jaga mata.
Jadi lawan dia, guna mata ni, bagaimana tengok benda tu kita boleh dapat pahala. Ini ayat ni saya betulkan. Tengok satu benda, dia merasa syahwat, tapi bagaimana tengok dia tu boleh datangkan pahala. Bagaimana nak guna mata tu, ada skill dia. Kita azan, lepas azan kita sambung sikit lagi lah. Kita sambung sikit lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, larangan seterusnya ialah guna mata tengok pekerjaan, perbuatan, amalan maksiat. Saya tak buat, saya tengok je, kena juga dosa tu. Jadi mata ni, kita gunalah mata untuk kita melihat jalan, nak pergi tempat-tempat yang membawa pada taat, tempat belajar, tempat solat berjemaah, tempat kita nak mengajar, tempat-tempat yang ada pahala. Gunakan mata supaya dapat pahala. Jangan tengok maksiat, walaupun tak buat, dapat juga semangkuk dosa tu. Ya, seterusnya kita melihat sesuatu dengan menghina. Hina ni biasanya mana kita tengok satu orang yang menghina ni, orang yang kita anggap orang tak ada nilai. Kalau kita entertain dia, dia menyusahkan kita. Tengok lelap mata kita tengok dia, paling, atau tengok tak tengok macam tu. Jadi kita tak boleh. Kita gunakan mata lihat sesuatu untuk memberi pertolongan pada orang lain. Macam mana kita boleh menolong? Tengok dia, walaupun dia mata keadaan, pakaian dia tak sempurna, badan dia berbau umpamanya, kita pun tengok salah guna mata. Tapi kita kena ubah dalaman kita, macam mana saya nak tolong dia. Dia dah dapat macam ni, dia dah takdir macam ni, miskin, melarat, melengkung, selekeh. Macam mana saya nak tolong dia? Guna mata tu untuk tolong dia. Tuan-tuan dan puan-puan, satu kali saya pernah cerita benda ni, tapi perspektif yang lain. Syekh Hasan Al-Basri ni satu orang tabi'in yang alim, belajar agama dengan sahabat. Anak murid dia pun hebat-hebat, punya keramat yang hebat. Satu kali dia bersimbung jalan dengan satu makhluk Allah, anjing. Anjing ni dalam hukum syariat, Allah Ta'ala cipta 18,000 jenis makhluk ni. The top one is insan lah, manusia, makhluk terbaik. Yang ke 18,000 tu anjing. Dia lebih bawah daripada babi. Babi tu ada tingkatan dia, anjing paling bawah. Syekh Hasan Al-Basri ni, dia berjalan, dia berselisih dengan seekor anjing, buruk kepala. Dah anjing, buruk kepala. Berkata-katalah dalam hati dia, ish, dengan tengok, ish, jijiknya anjing ni. Dia pandang dengan menghina. Allah Ta'ala buka hijab dia, dia dengar anjing tu bercakap, aku ni, engkau jijik ni, engkau pandang dengan hina ni, Allah dah jadikan aku macam ni. Kalau jadikan aku anjing, buruk kepala. Mana-mana orang kalau kena najis aku, dibersihkan dengan air 7 kali, bersihlah najis aku ni. Kau tengok aku dengan hina, tapi setara itulah kehinaan aku ni. Kalau kena najis aku yang hina kepada mana orang, dibasuh dengan 7 kali air, bersihlah, basuh 7 kali, bersihlah najis aku pada orang tu. Tapi najisnya hati engkau, kotornya hati engkau melihat aku, dia kata, melihat mata dengan kotornya, jijiknya, henanya mata engkau melihat aku dengan begini, sedangkan aku ni makhluk Allah. Allah dah jadi macam ni, dicuci dengan 7 lautan tak bersih. Mana kena bertaubat. Salah guna mata, salah cara tengok makhluk yang hina dengan menghina. Jadi kita kena tengok makhluk, anjing ni buruk kepala, hodoh, macam mana kita nak tolong dia? Mungkin dia perlu makan, mungkin dia derita, tak minum, macam mana kita nak tolong dia? Gunakan mata untuk menolong. Kemudian kita lihat sesuatu yang melalaikan. Ini dia selari dengan ayat Quran, ayat 3 surah Al-Mu'minun. Pasti berjaya orang yang beriman, yang khusyuk dalam salat, yang berpaling daripada amalan yang sia-sia. Tengok satu yang melalaikan ni, asalnya tak, kalau dia lalai tak ada dosa lah, dia bukan maksiat, tak ada dosa. Tetapi orang beriman dia kena paling. Bila perbuatan tak ada dosa ni, kita tengok
dia tak ada pahala, tak ada dosa. Tengok dia lemahkan iman. Jadi kita kena tengoklah sesuatu benda atau perkara untuk membuat pilihan terbaik. Katalah kita nak beli buah, kita ada keperluan nak beli buah, kan kita tengok buah kan, tengok ni untuk pilih terbaik untuk kita. Apa pun kata nak hingga nak beli kenderaan, masuk kedai kita tengok, ni cantik, lepas tu keluar tak beli. Benda tu sia-sia, tak ada pahala. Seronok lah, pahala Tuhan tak beri pahala tengok benda seronok ni. Orang yang beriman kena berpaling. Jadi kalau kita ada hal nak beli kereta, tengoklah untuk buat pilihan terbaik untuk kita. Jangan tengok dengan menghina, atau dengan sampai hati kita penuh dengan kecintaan dunia, itu tak mau. Macam mana kita nak beli the best pada pandangan kita, gunakanlah mata untuk membuat pilihan terbaik. Seterusnya tuan-tuan dan puan, yang keenam ni, melihat keburukan orang, kesilapan, keaiban orang. Setiap orang ni, walau dia jahat macam mana pun, dia memang ada kebaikan dia. Orang jahat macam mana pun ada kebaikan dia. Kita baik macam mana pun ada kekurangan dan keaiban kita. Jadi orang alim beritahu, mata kanan tengok orang, tengok apa baik dia. Takdir dia ni ada 100 perangai, kita senaraikan dari 100, 1, 2, 3 sampai 99 buruk semua. Tak kala tak ada satu yang baik. Tengok yang baik tu. Tengok yang baik tu. Cakap mudah ni nak buat. Inilah mujahadah, nak jaga mata. Kita ni baik-baik, datang solat jemaah, puasa, tolong orang, sedekah apa banyak. Tapi takkan tak ada buruk. Jadi gunakan mata tengok keaiban kita ni, kelemahan kita, kekurangan kita untuk kita baiki. Untuk baiki. Jadi gunakanlah mata tengok kebaikan orang lain. Jangan tengok keburukan dia. Setiap orang tu ada keburukan dia. Kalau kita setakat tengok macam Hasan Basri tadilah, tengok kelemahan makhluk tu, dia dah rosak dah. 7 lautan basuh kerana dia tu tak bersih, melainkan dengan bertaubat. Bila kita tengok satu keburukan, setakat tengok, hati kita akan berdetik, dia ni tak erti ke, dia ni jahil ke, dia ni tak belajar ke, dan semua benda tu tak ada pahala dan tak ada dosa lagi. Tetapi kita cerita dengan orang lain, dia tu nama je, nama apa macam-macam lah, nak ustaz ke, nama apa ke, tapi bagian kita cerita keburukan dia dah. Dia punya keburukan, kelemahan dia dengan Tuhan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hidayat, dia dapat baiki diri dia. Kita tak pasal cerita hal dia, cerita keburukan dia di belakang dia, kita dapat dosa kering, dosa mengumpat yang lebih besar daripada dosa berzina dengan ibu. Tengok punca dia, tengok keburukan orang. Tengok keburukan orang, kita pun dah jadi ada poin, ada modal nak buat cerita sana sini. Seronok cerita keburukan orang. Kalau tengok orang berderma RM1,000, kita tengok, iyalah, alhamdulillah tu dia derma RM1,000. Begitu aja. Tak ada satu tak ada satu tapi dia tuan kuasa masjid, guna duit masjid RM1,000, curi duit masjid. Itu sedap cerita tu. Yang buruk cerita dia sedap. Ada pula orang dengar, engkau baru tahu tu, dia ada lagi dulu macam dah tambah lagi pula. Punca dia tengok keburukan. Dia bila tengok keburukan orang ni, kita kena kira itu dia dengan Allah, tapi kita dengan dia saudara. Macam mana kita nak mendekati dia, cakap elok-elok supaya dia berhenti, pesan-pesan dengan kebenaran, pesan-pesan dengan kebaikan. Itu kerja kita. Nampak dia punya keburukan, kita fikir macam mana datang pahala, nak mendekati dia, nak cakap baik-baik supaya dia jangan buat. Jangan jajakan tempat ramai, aib. Begitulah tuan-tuan, puan-puan. Ini nota kasar dia akan datang, kita akan pergi satu-satu. Dosa aurat ni kita akan pergi detail. Demikian juga sesuatu yang merangsang syahwat ni, pergi detail maksiat. Dan begitu juga setiap lawan itu kita akan syarahkan, detailkan, supaya kita dapat jaga mata dengan sesempurna mungkin. Mata ni saluran ke hati, dia akan beri kesan pada hati. Benda baik, masuklah benda baik. Tengok benda tak baik masuk dalam hati kita. Baiklah, kita buka sikit ruang jika ada soalan berkaitan dengan solat ke, bidang saya bidang solat ini
Mengapa kita cerita ni? Ni sebab kita nak solat khusyuk. Kalau kita tak jaga mata, khusyuk tak mari. Tu kita buka bab ni. Kalau nak tanya apa yang kita bercakap tadi ataupun hal solat ni, kita buka ruang untuk bertanya. Ada soalan bagus, tak ada soalan pun bagus. Ada soalan, Allah rahmati orang bertanya, orang yang ditanya dan orang yang mendengarkan penjelasan pertanyaan. Kalau tak ada soalan, kita boleh tangguh dan kita boleh segera solat. Dan barangkali masing-masing ada keperluan nak cepat begitu dan begini, ada keperluan-keperluan nak dipenuhi menyampaikan waktu tidur ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan rahmatilah kami. Ampunkan juga dosa ibu ayah kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu ayah kami dan rahmatilah mereka, serta kasihanilah mereka seperti mana mereka menyayangi kami sejak kami kecil. Ya Allah, ampunkan dosa pasangan hidup kami, anak-anak kami, dan mereka-mereka yang berada di dalam tanggungjawab kami ya Allah. Ampunilah dosa mereka semua, rahmatilah mereka semua. Berikanlah kami dan juga mereka semua hidayah-Mu, taufik-Mu untuk kami bersungguh-sungguh mentaatimu ya Arhamar Rahimin. Ampunkanlah dosa semua orang Islam yang masih hidup maupun yang telah mati. Ya Allah, jadikanlah majlis kami ini majlis yang dirahmati. Perpisahan kami selepas ini terpelihara daripada noda dan dosa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.